Ada dah ni. Sebab 5 lah. Ada tulis juga. Siapa ada tulis? Mau lebih kita ni. Sebab 5 dah. Sebab Pak Bira. Kita dulu bulan berapa? Lebih Sebelum Ramadan. Kat rumah haji kat Proton. Ialah Proton. Oh, betul. Boleh mu. Proton. Bak 5, bak 5. Buku kita bak 5. Pak Bira. Baik, hari ini kita alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang bahagia Dr. Zainal dan keluarga, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertamanya alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Taala pada malam ni kita dapat bersua kembali. Dekat 2 bulan kita tak dapat sama, dan insya-Allah hari ini kita sambung pada bab baru lah. Kita masuk bab baru, iaitulah bab yang kelima, muka surat 75, di atas tajuk saya mestilah dapat menguasai diri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diri kita ni adalah diri kita. Ya, diri kita ni adalah diri kita. Maka setiap daripada kita ni bertanggungjawab di atas diri kita. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa setiap daripada diri kamu tu ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab, setiap daripada anggota kita tanggungjawab. Bahkan tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis bahawa jazakumullah. Apa? Di meja tempat belah dia. Daging tepe. Jadi Nabi SAW pernah sebut, dia kata kita ni ada 360 sendi. 360 sendi, tak tahu lah doktor semua tiga kita ni. Tu lah sebab jadi doktor kita pun mengesah dah bahawa tubuh kita ni ada 360 sendi. Ya, jadi setiap sendi ni masuk je hari subuh, dia akan tuntut kepada diri kita sedekah. Pada setiap satu sendi tu satu sedekah. Kalaulah sekiranya nak nilai ikut duit, setiap sendi tu minta sehari siap, maka kita kena bayar 360 riyal sehari. Tak kok. Tuan-tuan sekalian, 360 riyal setahun buat korban pun tak buat. Jadi maknanya nak sebut 360 sendi ini setiap kali masuk subuh saja dia akan menuntut sehinggalah terbenam matahari hari yang sama. Maknanya kalau sehari itu kita tidak tunaikan sedekah wajib, dia ada setiap sendi itu wajib, dia kena bagi. Maka sahabat termenung tuan-tuan sekalian. Bila Nabi kata termenunglah sahabat, susah-susah dulu tuan-tuan sekalian. Macam mana nak tunaikan sedekah sendi? Maka Nabi akhirnya nampak muka sahabat ni serabut, tak mikir macam mana nak selesai. Jazakallah. Jadi tuan-tuan sekalian, akhirnya Nabi kata
apabila kamu menunaikan solat duha 2 rakaat saja sehari, maka dia sudah memenuhi tuntutan sedekah 369 pada hari itu. Jadi solat duha 2 rakaat saja. Jadi tuan-tuan, itu antara tanggungjawab ataupun ketentuan bagi tubuh kita. Maka hari ini kenapa kita mesti tak tertajuk apa artinya saya menganut Islam. Maka kalau kita memahami kenapa kita ni menganut Islam, maka kita mesti menguasai diri kita. Sebab tu Nabi sendiri berdoa dengan Allah Ta'ala. Nabi kata, ya Allah, aku mohon padamu kekuatan agar aku dapat melakukan ketaatan, dan aku mohon pada Allah agar aku diberikan kekuatan untuk menghindarkan kejahatan. Makna Nabi sendiri pun nak minta dengan Tuhan. Nak beramal ni kalau tak mari kekuatan daripada Allah yang nama dia taufik, kita tak boleh buat. Kalau tidak ada pemeliharaan daripada Allah, keizinan daripada Allah, maka tuan-tuan sekalian, kita tak akan dapat buat apa-apa. Hari ini kita tengok macam mana Fathiyahkan menguraikan dalam bab saya mesti dapat menguasai diri. Apa yang perlu kita kuasai dalam diri kita? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan ini insan bertarung dengan dirinya sendiri. Memanglah. Nah, kita ni memang setiap hari kita bertarung dengan diri kita. Malas, takut, malas nak semayang, takut pada benda yang tak patut takut. Ini kita bertemu dengan diri sendiri. Sebab itu dalam ilmu motivasi, kalau ada pokda dia boleh ngesah ni. Pokda tak ada pokda. Jadi dalam ilmu motivasi dia sebut bahawa seseorang yang tak dapat menguasai diri dia sendiri, dia takkan dapat menguasai orang lain. Jadi makna kita, perkara pertama ialah menguasai diri kita sendiri. Baru kita boleh dapat menguasai orang lain. Ada kalanya ia menang dan ada kalanya dia kecundang, atau ia dalam pertarungan yang berterusan. Sememangnya pertarungan ini berterusan sehinggalah ajal maut menjemput kita. Dan pertemuan dalam diri kita ini akan sentiasa berpanjangan. Dia takkan berhenti, tuan-tuan sekalian. Ya? Sehinggalah kita bertemu dengan ajal. Baik, firman Allah Ta'ala, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya, maka Allah akan mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, kami mengilhamkan kepada kamu dua perkara, sama ada fasik ataupun takwa. Memanglah dalam Quran pun kita sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa kami memberi pada kamu dua petunjuk, sama ada kamu nak jadi kufur atau kamu nak jadi syukur. Kamu nak beriman, wa imma syakira wa imma kufura, wa imma kafura. Sama ada kamu nak pilih jadi iman ataupun kamu nak jadi kufur. Semua di atas kita. Ya? Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, kami mengilhamkan kepada kamu kefasikan dan juga ketakwaan. Sebab tu kita tak boleh kata buat macam mana kita dah takdir jadi pencuri, buat macam mana. Tak boleh. Buat macam mana kita ni takdir dah jadi gini-gini jahat, buat macam mana. Tak boleh. Sebab kita diberi pilihan oleh Allah. Allah ilhamlah kau. Nak buat jahat, ni jalan dia. Nak buat baik, ni jalan dia. Allah buka belakang. Sebab itu di atas diri kita sendirilah. Jangan sekalian. Karena itu Allah Ta'ala kata, kamilah yang mengilhamkan kepada kamu, sama ada kamu nak jadi fasik ataupun kamu nak jadi, Allah panggil takwa. Ya? Maksud inilah yang terkandung dalam sabda Nabi. Nabi terang ke ayat ini. Dia terang. Dia kata, kita baca maknanya, dibentangkan fitnah ke atas hati manusia seperti jalinan tikar, satu demi satu. Maka mana-mana hati yang menerimanya akan dititik dengan titik hitam. Mana-mana hati yang menolaknya pula akan dititik dengan titik putih. Sehinggalah hati itu menjadi salah satu dari dua hati tadi. Satu putih melepak seperti batu putih yang tidak dapat dicacati oleh sebarang fitnah, manakala selagi adalah hati yang hitam legam, yang tidak lagi mengenali sebarang kebaikan dan tidak menolak sebarang kemungkaran.
Jadi Nabi menerangkan bahawa setiap daripada kita ni, tuan-tuan sekalian, ada satu hati. Dan hati inilah yang akan kita titipkan sendiri. Sebab tu Nabi sebut, anak Adam ni bila dia beranak dalam keadaan fitrah. Mak dia lah yang mencorakkan hati anak dia tadi ni. Sama ada nak corak jadi Yahudi ke, nak corak jadi Nasara ke, nak jadi orang beriman ke, semuanya dicorakkan oleh diri kita sendiri. Kita yang mencorakkan diri kita sendiri. Ada supaya kita masa kita ngaji dulu, ada kita menentukan nak lulus biasa ke tak sih duduk. Kalau rasa tak sih, duduk belakang hutan masa orang ngaji. Ada tak sah masuk belajar. Ada duduk bawah jabatan, bawah getak. Nah, jadi tahu tak asal getak? Asal nama getak tahu? Tak tahu. Sebab dia dulu dia buat pada kayu, dia orang lalu duduk-duduk. Dia getak dia boleh. Tak baru ni ada saya buat dia orang Thailand tapi masuk dalam Sokmo. Dia tanya, Ustaz tahu tak orang Kelantan dia panggil backwalk tu sebab apa panggil backwalk? Saya kata tak tahu. Dia kata ambil pada kataan big word. Dia besar. Jadi dia pergi kat Kelantan dia pun backwalk. Dia kata Haji Zainal tak tahu tu. Kita ayat dia apa ni dia buat muat dia. Baik. Jadi nak sebut lagi bahawa Nabi kata kitalah yang menentukan hati. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata apakah yang boleh menitik hitamkan hati kamu? Apa dia? Pertama dosa. Dosa dia akan titik hitam pada kita. Soalan apa yang boleh menitik hitam pada kita? Tak duduk dalam majlis ilmu selama 40 hari berturut-turut, tidak termasuk khutbah Jumaat. Ini dua. Pertama yang boleh menitikkan hati dalam hati kita ialah dosa. Sebab itu dosa ni Allah Ta'ala tak kata dosa besar atau kecil. Nabi kata asal dosa titik so. Sebab itu jangan pandang kecil pada dosa. Ini kecil je. Sebab setiap dosa dia akan memberi kesan pada hati kita. So, yang keduanya kata Nabi yang boleh menitikkan hitam di hati kita ialah 40 hari berturut-turut tidak berada dalam majlis ilmu. Dia tidak termasuk hari Jumaat. Tidak termasuk dalam hari Jumaat, tuan-tuan sekalian. Ya, Jumaat sebab hari Jumaat ni tuan-tuan sekalian dia terpaksa pergi. Kadang. Kemudian pula kadang-kadang bukan dengar pun tidur. Jadi dua. Yang ketiga kata Nabi, apakah yang boleh meletakkan apa tu tanda titik hati? Apabila dia memakan daripada sumber yang haram. Juga boleh menggelapkan hati. Boleh menitikkan titik-titik hitam. Manakala pula Nabi dia tidak terang begitu saja. Islam begitu dah. Dia terang benda baik, dia terang benda jahat. Atas kita lah pilih. Allah sebut neraka, dia sebut syurga. Allah sebut apa tu kenikmatan syurga, dia sebut apa tu kesesaraan neraka. Jadi maknanya kita yang milih. Allah tidak sebut satu saja, dia sebut neraka. Jadi macam mana hati nak hitam? Ini cara dia. Macam mana nak membersihkan hati? Yang pertama sekali, nak bersih hati dengan cara macam mana? Iaitulah dengan cara tuan-tuan zikrullah, bersih hati zikrullah. Yang kedua apa dia? Dengan cara berpuasa. Puasa juga boleh menerangkan hati. Sebab apa? Sebab ulama kata puasa ni akan menyempitkan saluran darah yang menjadi tempat saluran iblis yang akan merosakkan hati manusia. Jadi orang yang beramal dengan puasa, sebab itulah salah satu nama puasa sunat disebut sebagai puasa hari baidah, hari putih. Iaitu 13, 14, 15 setiap bulan Qamari. Bulan Islam, dia ada satu puasa nama dia puasa Yaumil Baidah. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam buku yang ditulis dalam buku Rahsia Kematian Imam Qurtubi, menyebut bahawa di langit ke-7 ada satu tempat berkumpulnya roh orang-orang yang beriman. Di langit ke-7 ni ada berkumpul roh orang beriman. Tempat itu nama dia Al-Baidah nama dia. Sama macam nama puasa 13, 14, 15 tadi. Jadi antara orang yang layak duduk ni, roh ni tempat transit tuan-tuan. Sebelum dia hantar balik ke kubur. Dia bila kita mati, malaikat bawa naik kita punya roh ni. Kalau hak lepas lah, boleh duduk atas tu. Kalau tak lepas lagi, pertama tak lepas dah, maka Allah campakkan balik roh tadi ke dalam jasad kita dalam kubur untuk kita berdepan dengan soal jawab muka nakir. Dan kalau kita berjaya, maka kita akan seronok. Kalau sebaliknya kita akan seksa lah dalam kubur itu. Itu kena. Baik.
Dalam pertarungan menghadapi nafsu, manusia terbagi kepada 3 golongan. Baik, dalam kita berdepan dengan diri kita, yakni disebut sebagai nafsu. Nah, nafsu ni ada 3 jenis manusia. Yang pertama ialah golongan yang tunduk mengikut hawa nafsu mereka. Mereka hidup dengan keseronokan di atas muka bumi ini dan ingin hidup berkekalan di dunia. Memanglah orang yang duduk atas dunia ni kekal, nak seronok, tuan-tuan. Orang yang seronok di dunia ni nak duduk lama dunia. Kita hak tak seronok ni, tuan-tuan. Rasa penat tak penat. Pagi-pagi kena semayang atau lebih kena bayar zakat, tuan-tuan sekalian. Alah, penatnya lah. Bila lah nak mati. Tapi mati takut, tak ada amal lah, kan, tuan-tuan. Jadi nak sebutnya tadi, orang yang tunduk pada hawa nafsu ni orang yang seronok. Sebab dalam Quran, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran bahawa orang yang dia lupa kepada Tuhan, iaitulah mereka yang merasa cukup dengan dunia. Cukuplah dengan dunia ada. Dia rasa cukup dunia, bukan cukup apa? Cukup dunia ni sebagai matlamat dia. Maka dia kata dia ini seronok dan nak rasa kekal di dunia ini. Mereka adalah orang kafir. Pertama, orang kafir. Dan yang kedua, orang yang mengikut jejak langkah mereka, yakni jejak langkah orang kafir. Orang kafir minat Allah, kita minat Allah. Orang kafir buat dosa, kita buat dosa. Jadi memang seronoklah, tuan-tuan sekalian. Dunia ni seronok, tuan-tuan sekalian. Ada? Tak semayang seronok tak? Seronok, tak semayang. Ada? Tak seronok macam mana? Kalau semayang kena bangun pagi-pagi, kena semayang dah. Tengah hari nanti kena semayang pula. Asar maghrib kena semayang pula. Mari bulan Ramadan kan kena puasa pula. Mari bulan haji kena. Tak seronok, tuan-tuan sekalian. Sebab apa tak seronok? Sebab itulah menyebut bahawa dunia sijnul lil mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Wal jannatu lil kafirin, syurga bagi orang kafir. Maknanya syurga ni boleh buat belaka. Jadi di dunia ni kita boleh buat belaka kalau kita rasa dunia ni matlamat kita. Golongan ini melupai kebesaran dan nikmat Allah. Lalu Allah membiarkan mereka dalam Al-Quran. Allah menyifatkan mereka sebagai orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Firman Allah Ta'ala, afara'aita man ittakhazu ilahu hawa. Apakah kamu tidak melihat, kata Allah, mereka yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Kita pun tanya, siapa yang jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka? Allah Ta'ala sebut tengok ni, wa adallahu Allahu ala ilmi. Yang pertama, orang yang mempertuhankan nafsu, orang yang mempertuhankan hawa nafsu mereka ini apa dia? Ialah mereka yang disesatkan dengan ilmu mereka. Biasanya orang sesat dia tak ada ilmu. Macam mana pula dalam ayat ni Allah Ta'ala kata orang ilmu pula sesat? Maksudnya ialah, tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala kata orang ini sesat dalam keilmuan dia? Maknanya dia tahu tetapi dia langgar. Orang-orang ulama dia tahu benda ni begini-begini tapi dia langgar. Sebab apa? Nak ke dunia. Sebab itu ulama-ulama dulu menolak, tuan-tuan sekalian, untuk menjadi khalifah, menjadi mufti-mufti sekiranya syarat mereka tidak dikendaki. Imam Abu Hanifah misalnya ditawarkan berkali-kali nak jadi mufti. Dia kata, aku hanya menjadi mufti kalau khalifah mendengar cakap aku, bukan aku mendengar pendapat khalifah. Itu sebab mereka tolak jadi mufti. Tak sih. Sebab apa? Takut mereka sesat dalam keilmuan mereka. Sesat buat ilmu ni berat tak? Macam kita lah, tuan-tuan sekalian, signboard dah ada dah, tapi sesat juga. Kan tak apa sihat ni. Tak, dengan signboard lagi, dengan GPS lagi. Mana tahu ke GPS dah tak main. Sesat juga. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya sesat dalam ilmu. Biasa orang sesat tanpa ilmu, ya? Maka hari ini kenapa mereka sesat? Yang kedua, kenapa disebut sesat dalam ilmu? Iaitulah mereka tidak menyatakan perkara yang sepatutnya mereka sebut. Mereka tak sebut. Mereka berhati-hati, tidak tegas dalam penyataan yang bersambung kait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Yang kedua, orang yang akan menjadikan hati mereka ini, mereka mempertuakan hawa nafsu, siapa dia?
Iaitulah orang ini dia telah dipetri hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Petri macam mana? Tak menerima kebenaran. Keceklah apa-apa, tapi dia tetap kata hak dulu-dulu jugalah. Inilah manusia yang Allah Ta'ala kata mereka ni mempertuhankan hawa nafsu. Sebab itu kita ni tuan-tuan sekalian, bila ada orang tegur kita ke apa sebagainya, kita jadilah dia sebagai teguran daripada Allah. Mujur orang tegur. Kalau Allah tegur, apa jadi? Banjir besar macam zaman Nabi Nuh. Tu Allah tegur. Bani Israel 40 tahun sesat di Selur Sinai. Tu Allah tegur. Dan aku tegur kata Allah berat. Dan aku tegur, tengok kaum Ad, kaum Samud, tuan-tuan sekalian, kaum Nabi Allah Lut. Aku tegur. Jadi kalau manusia yang tegur kamu, tak apa lagi. Sebab tu kita syukur dengan teguran ini. Sebab tu Nabi dia tak kisah. Orang marah kat dia tak kisah. Dia kata, aku tak kisah orang kutuk aku. Jangan orang kutuk Allah Ta'ala. Ini dia ni. Berjiwa besar seorang pemimpin. Ada. Apabila ada orang tanya saya, Ustaz komen sikit. Okay, hina-hina pemimpin. Hina-hina pemimpin, pijak-pijak gambar ke apa sebagainya. Saya kata beginilah. Pemimpin yang paling agung di atas dunia ni adalah Nabi. Tak ada orang lebih daripada Nabi lagi. Cuba kita tengok apa yang orang tak kata ke Nabi. Ahli sihir, pecah belah, pemutus silaturahim. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Semua orang kata ke Nabi. Tu orang kata kemuliaan. Orang baling tubuh Nabi. Bukan takat pijak, orang baling tubuh dia. Zaid bin Harisah masa kena pergi ikut Nabi kita. Dia kata batu-batu yang dituju pada kami ialah sebesar kepala dan sebesar kepala lutut. Bukan ada besar kecek-kecek macam kita lontar jamarat tu. Tu kecek tuan-tuan sekalian. Ni kepala sebesar kepala lutut. Penghinaan kepada Nabi. Nabi marah tak? Dah, tuan-tuan. Malaikat mari dia kata, wahai Muhammad, sebut saja apa kami nak buat dengan orang Taif. Kalau kamu terbalik ke bumi, kami boleh balik. Bila-bila masa, anytime. Tuan-tuan sekalian, anywhere. Tuan-tuan sekalian, no time. Jadi, nak sebutnya, bila-bila masa pun kami boleh. Tapi Nabi tak ada masa. Inilah pemimpin tuan-tuan sekalian. Tak malu. Kalau kita berasa tak nak dikritik, jangan jadi pemimpin. Nah, Nabi, Allah Ta'ala, tak payah kita ambil Allah Ta'ala ada. Apa orang tak kata Allah Ta'ala? Orang kutuk Allah Ta'ala. Ada anak, ada bini, ada 3. Masya Allah. Allah marah? Dah, Allah tak marah kan? Dia terus bagi makan. Hak tak sembah dia, bagi makan. Hak kata dia 3, bagi makan. Hak kata dia ada anak, bagi makan. Hak tak semayang, bagi makan. Terus, hak tak puasa, lagi lah bagi makan, bukan tak puasa. Jadi maknanya Allah tak marah apa-apa tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, itulah dia. Macam kita juga. Macam kita kadang-kadang dalam rumah tangga pun bila-bila kita punya pendapat juga. Walaupun kita mungkin nak terima depan-depan tu susah. Ada orang manusia susah nak terima depan-depan. Tapi kalau belakang pun tak terima, berat kan? Kalau kita tak say untuk ditegur oleh bini kita, bolehlah kahwin dengan orang. Macam tu juga dengan pasangan kita. Jadi maknanya Nabi sendiri pernah juga tuan-tuan sekalian pendapatnya ditolak dalam satu peperangan. Nabi kata kita pilih sini. Mari seorang sahabat kata Rasulullah, mu ni pendapat ni wahyu ke pendapatmu? Nabi kata tak, ni pendapat aku. Kalau pendapat engkau, aku rasa kita kena pilih tempat ada air. Nabi terima pandangannya, walaupun dia Nabi. Jadi ini sifat-sifat tuan-tuan sekalian ya. Orang kata, ya lah Ustaz, dah orang duk pijak-pijak gambar ni, faham? Kalau tak siap orang pijak gambar kita, jangan tubik gambar kita. Jangan tubik. Dia tak boleh tuan sekalian. Jadi kita nak makan nasi lemak pun susah lah ni. Kalau ada gambar-gambar siapa-siapa dekat buku nasi lemak kita makan, kau kata, nak pemimpin pula. Tuan-tuan sekalian, hijab kita habis. Kena gari. Kita pun konyok-konyok je buang kat sampah, mari anjing kecing, anjing kena tangkap pula. Jadi nak sebut di sini bahawa tuan-tuan sekalian, Allah menutup hati mereka. Khatam Allah maknanya dinyatakan kebenaran pun buat mari hujah pun tuan-tuan sekalian dia tak buat mari. Ini manusia sesat. Dan apa pula? Wa ja'alahu ala basarihi rishawa. Dan kami jadikan apa tu? Tutupan pada penglihatan mereka. Mereka tak nampak benda yang betul. Kadang-kadang
Tuan-tuan sekalian, perkara-perkara yang sepatutnya dibahas, dia tidak bahas. Dia sembunyikan perkara itu. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila adanya orang duk bahas tentang apa panggil syair Abu Nuwas, ila hilas tulil firdaus, ada aku ya Allah, aku tak layak untuk syurga. Ada setengah orang kata ini sesat, syirik. Wala aqwa ala nar, dan aku tidak layak untuk, aku tidak sanggup untuk menerima azab sengsaramu. Ada setengah-setengah orang kata ini sesat. Padahal tak kalah Abu Nuwas tidak reti ilmu tauhid. Siapa dia? Dia qadi yang maha besar, qadi hebat, mufti yang hebat. Takkan dia buat syair sampai nak masuk neraka, tuan-tuan sekalian. Patutnya dikaji benda ini. Sebab bila ulama buat, mestilah dia ada batasan email. Dia nak tulis syair, dia mestilah ada batasan email. Ini patut kita kaji. Dan sebab mereka buat mesti ada dasar. Contohnya, kita ambil soal lagi, tuan-tuan sekalian. Bagaimana kita tengok dia sebut Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, ubatilah hatiku dengan apa tu? Ubat-ubatan. Maknanya orang kata ini pun berlaku syirik, mengagungkan Nabi lebih pada Tuhan. Takkanlah tuan-tuan ulama, tuan-tuan sekalian, yang buat syair-syair macam ni sanggup untuk melakukan syair yang boleh disyirikkan. Dia memang tak batasan iman. Inilah kita nak bahas. Tapi kalau pepatah syair itu dibuat oleh orang kafir, yang masa buat tu tak ada pertimbangan iman, tak payahlah kita kata kena ambil positif. Sebab dia tidak ada asas masa dia buat syair itu. Dia mana ada Tuhan masa buat syair? Dia mana ada iman? Terus lihat. Kenapa kita nak ajak orang pandang positif? Sedangkan benda-benda yang tadi yang syair ulama buat tadi, kita tidak melihat dia sebagai perkara yang positif. Ini perkara tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tutup pandangan dia. Kenapa? Kerana mereka itu menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Baik. Golongan yang kedua ialah golongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa nafsunya. Tadi dia turut nafsu. Yang kedua, golongan manusia di atas dunia ini ialah mereka yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa nafsunya. Dalam menentang hawa nafsu, ada kalanya golongan ini mencapai kemenangan dan ada kalanya mereka kecundang. Apabila mereka terlibat dalam kesalahan, mereka segera bertaubat. Begitu juga bila mereka bermaksiat, mereka segera sedar dan menyesal serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, tengok dalam Quran beberapa golongan yang Allah Taala aku cinta sangat ke dia. Ahabba, itu cinta. Ahabba tu lebih aku cintai. Siapa yang Allah sebut lebih aku cintai, dia ada yang kita cinta, ada yang lebih kita cinta, itu lain. Ya, baik. Pertama, yang Allah amat cinta siapa dia? Ialah orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah amat mencintai orang yang bertaubat. Sebab apa? Sebab apa Allah cinta? Patutnya orang ni buat dosa. Ada, kenapa Allah sayang pula? Orang yang bertaubat ni orang berdosa. Kenapa Allah labelkan dia sebagai orang yang Allah cinta? Sebab apa? Sebabnya kerana yang menjadikan kita berdosa ni adalah Allah. Allah memang buat kita ni berdosa. Sebab apa? Sebab dia suruh kita minta jumpa dengan dia. Jadi orang yang faham diri dia bahawa diri dia berdosa, dia akan sentiasa minta ampun. Automatik bila dia minta ampun, maknanya dia dekat dengan Allah. Itulah syair, asas syairnya tadi ni. Abu Nuwas kata aku ni tak layak masuk syurga. Contoh apa yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Kita tengok Rabi'atul Adawiyah. Dia kata, ya Allah, andainya aku beramal ini kerana nak syurgamu, haramkan aku daripada. Orang kata ni sombong. Duk bahas benda tu. Mu siapa? Rabi'atul Adawiyah siapa? Ni Rabi'atul Adawiyah ni, bukan Ruzita Cikwan. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, nak sebut di sini bahawa Rabi'atul Adawiyah dia buat itu untuk dia, bukan untuk orang lain. Dia menjiwai apa yang dia buat. Sebab itu penulis lirik, hanya penulis lirik dapat mengetahui apa makna lirik dia. Kalau kita tulis apa panggil, sajak dulu, muda-muda dulu lah, cek dulu ni, duduk atas duduk tulis dah. Ada kita yang faham benda tu.
Macam orang lukisan ada, orang lukisan. Pergi kita galeri lukisan. Saya pernah pergi sekali. Saya pun tak faham apa dia lukis. Tapi dia tu kan gini, gugur. Dia seorang yang faham. Saya tak faham. Dia mau abstrak gini kan. Dia kata ini kemanusiaan. Hanya dia yang faham. Maka kenapa kita nak kata ni orang gila lukis gini? Tak boleh. Sebab dia lukis itu, dia melahirkan perasaan dia dalam lukisan dia. Begitu juga dengan Rabi'atul Adawiyah. Dia menjiwai apa yang dia sebut. Ya Allah, kalau aku beramal kerana nak syurga-Mu, tolong harapkan syurga itu pada aku. Dan kalau aku beramal kerana takut kerana neraka-Mu, jadikan aku orang yang pertama kau campakkan aku. Untuk apa dia cipta syair ini? Supaya dia beramal dengan penuh ikhlas. Hanya dia yang faham. Tiba-tiba kita hak ujung-ujung ni, hak dia ni kuliah Al-Kafirun, tak jumpa cari ujung, sesat dia kata orang. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Dan sekian. Tukar ayat lain boleh. Ada hak sama dia. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tukar habis. Terus sekian tu iwan. Ya? Jadi ini ada. Jadi Rabi'atul Adawiyah kata aku buat macam ni sebab aku nak aku beramal ni ikhlas. Tidak kerana nak syurga, tidak kerana takut ke neraka. Aku nak ikhlas nak. Sebagaimana Nabi beramal. Aisyah tanya, sebab apa kau kaki pecah-pecah? Engkau kan ahli syurga. Nabi kata, tak boleh ke aku nak jadi hamba yang bersyukur sampai tahap tu. Jadi macam itulah juga tuan-tuan sekalian. Ya? Orang tadi ni Allah mencintai orang yang bertaubat. Sebab kita ni hari-hari berdosa. Bila kita tahu hari-hari berdosa, kita hari-hari bertaubat, maka bertaubat itu mendekatkan kita dengan Allah. Sebab tu Allah suka. Tapi kalau orang tu berdosa, tak nak bertaubat, jauh lah dia. Itu yang Allah cintai. Yang kedua, siapa yang Allah cintai? Dia cinta, tapi dia lebih mencintai. Apa dia? Allah mencintai orang tua yang beramal, tetapi lebih mencintai orang muda yang beramal. Sebab apa? Ni diskriminasi ke? Tidak diskriminasi. Tetapi ini motivasi. Nah, dah tu Ustaz, kita ni dah tua baru sudah nak kita dah tua baru nak beramal. Itu debat lain pula. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut bahawa Allah malu kepada orang tua. Terdapat tuan-tuan sekalian, Nabi sebut bahawa dalam hadis kursi, Allah malu kepada orang tua, sehingga kalau dia minta, aku akan makbulkan apa yang dia minta. Sebab apa Allah malu dengan orang tua ni? Ya, pertama, Allah Ta'ala kata sebab dia ni bila dah tua kan umur panjang, dah macam-macam ujian aku buat, tapi dia tetap lagi bersolat dan beriman dengan aku. Dah tentu kita sakit macam-macam. Orang yang umur 2 tahun dengan orang yang umur 20 tahun, masih banyak orang umur 20 tahun sakit. Budak umur 2 tahun tak sempat sakit gigi, moga gigi tak ada, kita 16 kali sakit. Jadi walaupun aku bagi ujian pada kamu, tetapi orang tua ini bersabar. Sebab tu aku malu untuk tidak makbulkan doa dia. Sebab doa orang tua jangan main. Makbul. Di atas diri lah. Dia kadang-kadang betul tak? Kita 55 muda lagi pada orang 60. Orang 60 muda lagi pada umur 70. Dia begitulah. Dia super panggil zaman moden. Sebenarnya bila moden? Kadang-kadang kata ada lagi ustaz zaman moden orang main sihir. Sebenarnya moden tu bila? Moden tu bila? Kita kata moden tak? Cucu kita esok kata kita dia tak moden, dia moden pula. Jadi bila moden ni? Tidak ada moden. Ya. Jadi nak sebutnya tadi, golongan yang kedua yang Allah cinta ialah orang muda yang beramal. Kedua, yang ketiga, dan siapa yang Allah lebih cintai dia? Dia cinta dan lebih dicintai. Yang ketiga ialah Allah mencintai orang yang dermawan, tetapi Allah lebih mencintai orang miskin yang dermawan. Bukan senang nak cari orang susah nak derma. Orang kaya biasa sebab dia banyak binti. Orang yang tidak ada, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah pernah berlaku, tuan-tuan sekalian, Abu Bakar ni di zaman jahiliah dia kedekut, tak ada tandingnya. Dalam kita baca, ngalah ke Haji Bahir, biar Haji kedekut.
Sehingga Abu Sufyan dari berhutang dengan dia sampai ke mati tak tersesat, kecuali dia menghalang Abu Bakar. Abu Bakar kena bunga ngalah-kalung di zaman jahiliah dia. Tapi ketika dia beriman, dia menjadi orang yang tukar, tuan-tuan sekalian, daripada yang paling kedekut kepada yang paling pemurah. Ada. Sebab apa? Iman tadi membentuk dia, mentukar dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Omar, kita tengok Omar dia masuk Islam lambat daripada orang lain. Dia orang yang 40 masuk Islam. Abu Bakar dah masuk, Ali dah masuk, dia orang ke-40. Sebab itulah tuan-tuan, dia rasa terlambat sangat. Dia kata aku ni dah tua baru dapat iman. Sebab itulah dia beramal bersungguh-sungguh tuan-tuan, seolah-olah dia nak cover balik kesalahan dia yang lalu. Sebab itu masa dia masuk Islam, orang tak pukul dia, dia rasa tu mata iman dia tak sempurna. Sebab dulu dia pukul orang beriman. Dia dengar orang ni beriman, dia pukul. Dia dengar, dia penjara. Tiba-tiba dia masuk Islam, orang tak pukul dia. Sampai dia pergi rumah Abu Jahal, ketuk pintu. Abu Jahal, saya dah ikut Muhammad. Dia ingat harap Abu Jahal pukul ke? Abu Jahal kata, buat macam mana? Itu pilihanmu. Kecewa Omar, pergi rumah Abu Lahab. Nah, wahai aku ikut ni aku ikut ajaran Muhammad. Dia harap Abu Lahab pukul dia, macam dia pernah pukul orang masuk Islam dulu ni. Abu Lahab kata, betul tak? Ya, saya telah mengikut ajaran Muhammad. Pulang berdemulah. Tak. Akhir sekali dia pergi Mekah. Kat Kaabah tu ada seorang budak tu, dia memang jenis orang yang tak boleh dengar berita. Orang panggil mulut. Mulut apa panggil? Dia asal dengar saja dia akan sebarkan. Dia pun bisik, dia kata, mau beritahu pada semua orang ni bahawa Omar telah memeluk Islam. Dia pun dapat berita baru dah. Dapat berita baru, naik pada tempat yang agak tinggi tu, mengatakan, wahai tuan-tuan yang ada sekeliling bagah ini, aku nak beritahu bahawa Omar telah masuk Islam. Orang pakat pukul sana Omar. Berpuk. Omar tidak balas. Padahal Omar ni tuan-tuan sekalian, pernah zaman jahiliah, orang pijak kasut dia, dia pancung bunuh. Kita bebek kat kita dah, tapi takat orang pijak selipar tu tidak terbunuh. Nah, tapi Omar ni, orang pijak selipar dia bunuh tu selipar dia ya. Tapi masa hari orang pukul dia terus, tuan-tuan sekalian, kenapa? Dia rasa dah tenang dah, kerana aku mendapat apa yang pernah aku buat kepada orang yang telah mengambil iman sebelum daripada aku. Ni nak ceritanya tuan-tuan sekalian, bahawa golongan manusia tadi yang Allah amat mencintai dia, orang miskin yang juga dia. Jadi orang ulama duk bahas macam mana orang miskin nak derma. Orang bahas yang biasa derma, yang infak orang kaya kan. Macam mana dikatakan orang miskin yang Allah cintai yang derma? Pertama kata ulama, orang miskin yang tidak meminta-minta, itulah mereka yang berderma. Dia layak tapi dia tak nak ambil, maka dia dianggap mendermakan bahagian dia kepada orang lain. Inilah yang Allah cintai. Memang kita nak jumpa dia tak cukup makan, macam mana dia nak bagi ke orang? Tapi ulama kata maksud orang susah yang menderma, dia tidak meminta-minta. Ialah dia layak terima zakat, tapi dia tak minta. Akhirnya orang tak bagi, orang lain yang dapat, sedangkan dia berhak. Maka dialah yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi luar ni susah, orang tak layak pun minta zakat. Minta. Saya masa duduk di R&D Pusat Zakat Selangor, bila dikoperat saya diamanahkan untuk buat kaji sidik balik pada penerima-penerima zakat. Hampir 80% tuan-tuan mengikut kajian saya, dia tidak layak. Ada rumah macam Yuska dapat zakat tu. Jadi inilah sifat orang. Rumah macam Yuska doktor, kereta banyak, kita ingat Yuska, rupanya rumah orang. Boleh zakat lagi, tidak banyak pun 300 ya. Nak juga. Bila kita potong nama dia, dia hantar surat kita. Bos kita kat kita, bos kita kena. Tak, dia siap recommend bahawa dia patut layak lagi. Bos kita kena panggil bui. Saya pun tak apalah nak bui-bui. Saya kata, saya susah kerja saya tak salah. Tak, akhirnya saya tak jawatan.
bayar bagi noti 20 je, bayar sebulan gaji. Senang. Tak ada lagi jawab tak. Jadi ini dia. Sedangkan Allah mencintai ini. Sebab itu Allah mencintai orang miskin yang tidak meminta-minta. Nah, tetapi bila orang miskin tetap akan ada hati yang akan menjumpai dia. Mesti ada. Ini maksudnya orang miskin yang menderma. Bukan maksud dia bagi tu. Tak bagi dia sendiri tak cukup nak bagi macam mana. Tapi dia tidak meminta dan dia tak layak. Ini pesan Nabi kan. Ada seorang itu dia bagi zaman Omar Abdul Aziz. Ya? Pegawai zakat lagi. Dia kata aku rasa aku tidak layak lagi nak hujung kampung tu layak pula. Pergilah ke sana pula. Hak tu kata aku tak layak tu ada hak tepi kampung tu pula kata. Ada. Pergi sana pula dia kata hak tepi getok tu lagi miskin pada aku. Dia pula situ hak kerja getok dedak tu hak tu padang sawah tu. Hak duduk benda tu akhirnya lah patah balik hak nombor 1. Masing-masing tidak merasakan kelayakan untuk mendapat zakat tadi. Inilah orang miskin, orang yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teruskan. Manakala di sana ada juga orang yang paling Allah benci. Kita tengok kita duduk alik mana. Nah, yang pertama yang Allah paling benci apa dia? Mereka yang aku tutup kejahatannya pada waktu malam, tetapi menceritakan pada orang lain pada waktu siang. Dia buat jahat, dia tak sembahyang malam tadi. Allah tutup, tak ada orang tahu. Peras kuping panjang ekor dia. Dia pun esoknya selamba dia cerita, aku malam tadi tak sembahyang dia cerita kau ke. Nah, ini Allah benci ni dia. Allah Ta'ala kata aku amat benci mana-mana orang yang malamnya aku tutup kejahatannya, keaibannya, tapi dia sendiri yang membukanya. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan jangan dekat kejahatan kita, dia sudah. Nah, itu satu yang benci. Yang kedua tuan-tuan, yang termasuk yang dibenci ialah mereka yang dinafikan oleh Nabi pertolongan. Allahu Akbar. Baik. Tuan-tuan sekalian, semua kita tahu bahawa Nabi ni kita tak payah minta tolong, dia akan tolong kita. Dia duduk di tempat timbangan, dia tengok amalan baik kita ringan daripada amalan jahat, dia tolong nak beratkan timbangan tadi. Tak payah kita minta. Yang lebih menyedihkan lagi, bila setelah dia tolong, timbangan amal baik tadi masih tak berat lagi, dia mohon ampun dengan kita, minta maaf, saya tak boleh nak buat apa. Tapi rupanya di sana ada 4 golongan manusia yang Nabi kata, dia lalu depan aku di akhirat minta tolong, aku akan berkata kepadanya, aku tak boleh tolong kamu kerana semuanya telah aku nyatakan kepada kamu. Jangan sampai kita tergolong 4 golongan ini. Jadi benci sebab Nabi tak boleh nak tolong, padahal Nabi ni kaki tolong orang. Dan dia boleh tolong, dia diberikan oleh Allah keizinan untuk beri syafaat. Dalam kursi yang kita baca, hak akhirat besok yang boleh beri syafaat adalah orang yang aku izin. Siapa dia? Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi kata dalam hadisnya yang panjang, jangan ada di kalangan kamu pada hari kiamat memikul di belakangnya unta, lalu-lalu depan. Kita cukup dulu, bagi kita mula tengok unta apa maksud dia, kambing apa maksud dia. Tidak kambing, ada Zainal ni kambing mikul belakang. Terus ada maksud tak? Jadi terus kita mikul unta lalu depan aku, kata Nabi. Lalu dia kata, ya Rasulullah, tolong aku. Nabi kata, aku tidak boleh menolongmu. Tuan-tuan sekalian, sampai nak kita minta tolong, Nabi tak saya tolong. Akhirnya unta tadi mengelumpur sehingga pekak telinga. Habis. Dan jangan ada di kalangan kamu yang di akhirat besok dia memikul di belakangnya dengan unta, lembu. Lembu yang mengemuh sampai pekak telinganya, lalu di depanku, lalu mengatakan, ya Rasulullah, tolonglah aku. Nabi kata, minta maaf bedak. Nabi kata, aku tak boleh tolong kamu. Tidak ada kataan maaf, tidak ada. Aku tak boleh tolongmu kerana semuanya telah aku nyatakan di dunia. Ketiga, orang yang pikul kambing. Yang keempat ialah yang memikul kain yang di atasnya ada bendera, kata Nabi. Siapa mereka ini yang Nabi tak boleh tolong ni? Iaitu mereka yang tidak menunaikan zakat ternakan. Unta dirujuk kepada zakat unta, kambing, lembu ditujuk kepada zakat lembu dan kambing.
yang tidak bayar zakat, maka binatang inilah yang akan mereka pikul, lalu di hadapanku minta tolong aku katakan aku tidak boleh menolong. Ini dah tuan-tuan sekalian. Dan kain tadi apa dia? Kain tadi ni, iaitulah zakat selain daripada zakat binatang ternakan tadi. Zakat harta, emas perak, zakat saham kalau petua terbaru Yusuf Qaradawi, zakat-zakat. Di mana sebarang harta yang menjadi milik kita yang melebihi kadarnya, maka dia wajib ditunaikan zakat. Kalau tidak, kamu, Nabi cakap awal-awal dah, aku tak boleh menolong kamu. Allah tuan-tuan sekalian, wal'iyazubillah, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya pernah sebut juga di sini bahawa ada 3 golongan manusia yang Allah akan jadikan ketua kontijen neraka. Kalau tuan-tuan masih ingat, dia panggil Syekh de Mission, ketua kontijen. Syekh de Mission, ketua kontijen masuk neraka. Dia masuk neraka ni ada mereka ada, tapi dia ada Syekh de Mission dia. 3 golongan. Jadi 3 golongan yang Allah benci belaka. Salah satunya orang tak bayar zakat juga. Sebab apa? Sebab orang tak bayar zakat ni nampak baik dalam dunia, nampak baik. Padahal kesalahan dia sama dengan perampok, sama dengan pencuri. Pencuri jahat dah? Jahat kan? Sebab dia curi barang orang. Perampok jahat dah? Jahat kan? Sebab dia curi harta orang. Orang bayar zakat jahat dah? Tak nampak jahat. Sedangkan dia juga mencuri hak orang. Dalam harta yang dia tak bayar itu, dia curi hak orang. Maka dia jahat yang tersembunyi, suci dalam debu. Jadi nak sebutnya itu satu. Yang kedua ialah imam yang zalim, iaitu penguasa. Dia juga akan, sebab hari ini orang tak nampak kezaliman penguasa. Contohnya tuan-tuan sekalian di Syria, kita ambil contoh Syria. Orang nampak siapa jahat? Askar dia. Hafiz orang nampak boleh kan? Padahal dia yang suruh. Dia mau bagi baling batu sembunyi tangan. Orang tak nampak dia jahat. Orang nampak siapa kekejaman ialah askar dia, tentera dia yang jahat. Tapi mereka tidak akan bertindak tanpa arahan daripada penguasa dia. Sebab itu di akhirat mereka akan dilantik oleh Allah sebagai Syekh de Mission kepada orang yang akan bergerak ke neraka. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak sebut tadi 3 golongan, dan yang golongan yang ketiga yang akan jadi Syekh de Mission, tuan-tuan sekalian, pada golongan ialah mereka yang tua tetapi masih melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia balik-balik situ lah, tuan-tuan, duduk pusing kita. Tua tak balik dengan Tuhan. Orang tua, orang muda buat jahat, Allah lebih benci orang tua buat jahat. Tadi dalam amal, Allah suka orang tua beramal, tapi lebih suka orang muda yang beramal. Yang Allah benci pula, Allah benci pada orang muda hak jahat, tapi Allah lebih benci orang tua hak jahat. Sebab tua pun jahat juga. Dan orang muda menangis, tengoklah, lutut dia molek lagi. Orang tua gitu juga, lutut kegang. Okey. Dah, satu. Yang keduanya kerana kebiasaan adatnya, orang tuanya hampir daripada mati. Adatnya lah, walaupun ramai orang muda mati dulu pada orang tua, tapi adatnya bila semakin tua tuan-tuan sekalian, maka dia semakin dekat dengan kematian, tetapi dia tidak apa bagi, tidak bertaubat pada Allah Ta'ala. Korban dah. Okey, kita kat dulu lah, tak lama kami Dr. Zainal manggil. Jadi insyaAllah bulan kita akan sambung pada sila tanda yang ada pen, sila sila. Macam mana Ustaz kaitan ayat kursi? Okey. Dalam ayat kursi yang sebutkan apa tu, yashfa'u illa biizni. Kan? Pada hari kiamat besok tidak ada orang yang beri syafaat melainkan yang kami izinkan. Illa biizni, maknanya orang tak ada siapa boleh beri syafaat di akhirat kecuali biizni, yang diizinkan oleh aku. Siapa yang diizinkan oleh aku? Ada 3 secara khusus. Pertama, Nabi. Nabi boleh bagi syafaat dalam istilahnya unlimited, tak ada limit. Dia boleh beri berapa dia nak. So, yang kedua, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam perjuangan menegakkan kalimah Allah, kalau dia mati,
dia boleh beri syafaat 70 orang. Ini hadis sahih. Manakala yang ketiga ialah siapa? Ialah anak kecil yang mati sebelum bala dia, tapi dia cuma terhad kepada mak dan bapak dia saja. Adik-beradik tak masuk. Mak pak dia saja. Baik, itu individu. Tetapi di sana ada amalan yang Allah boleh beri izin untuk beri syafaat. Amalan. Okey, apa amalannya? Pertama ialah baca Quran. Allah Ta'ala kata besok ketika aku nak azab seorang ni, mari Quran mari. Dia kata, ya Allah, aku menuntut janjimu. Quran tak cakap dengan Allah. Allah Ta'ala kata, aku janji kamu. Kamu mengatakan bahawa siapa yang membaca aku berhak untuk beri syafaat. Hari ini, tolong beri syafaat kepada dia kerana dia membaca aku. Allah Ta'ala luluhkan permohonan Quran. Yang kedua, amalan yang boleh bagi syafaat pada kita apa dia? Puasa. Lalu tengah-tengah kita nak diazab ni hadis yang sahih. Mari puasa mari. Wahai Allah, aku nak menuntut janji. Janji apa? Dalam hadis kursi Allah sebut, amalan lain aku balas. Apa tu? Ada. Tapi puasa aku yang akan balas. Allah tak sebut derma. Allah kata daripada 10 sampai 700. Nak derma pahala dia. Tapi puasa ada Allah bagi berapa ganjaran? Tidak ada. Aku yang balas. Maka mari puasa. Puasa kata, ya Allah, sesungguhnya dia ni berlapar dahaga apa kanamu, maka hari ni aku nak minta mu tolong syafaat dia. Allah Ta'ala tidak ada hujah, akhirnya beri syafaat. Puasa boleh beri syafaat kepada orang yang puasa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi berpuasa setahun tidak kurang 151 hari. Bagaimana puasa tu? Baik. Tidak. Pertama, Nabi tidak pernah tinggal Isnin Khamis. Sebulan 8 hari. Seminggu 2 hari. Sebulan 8 hari. Tak kata kan? Ambil job lakon tak tulis. Boleh sini Ustaz. Tidak takkan sekolah sains. Ya. Baik. Sebulan 8 hari. Itu yang setiap bulan. Yang kedua, Nabi akan puasa Yaumil Baudah. Hari putih. 13, 14, 15. Sebulan 3 hari. Jangan kali sebut 12 kali 11. Jadi 33 hari. Betul tak? Campur dengan apa tu 8 hari, dua ada 33 campur 8, dua ada apa? Oh. Ada tak? 12 kali 121 campur 30 campur. Jadi jadi dia kali sebelah belakang kan. Isnin Khamis kali sebelah juga. 8 kali sebelah boleh 88. Kemudian 3 hari pula kali sebelah juga dah 33. Kemudian campur 30 Ramadan. Dan yang terakhir Nabi puasa pada 6 Syawal. Maka dia berapa semua? 100 berapa? Inilah purata Nabi puasa. Makna hampir separuh dari tahun dia berpuasa. Dah, kita Isnin Khamis tak puasa dah. Yaumil Baudah pakat suruh gitulah. Pakat tak ingat. Puasa ni pelajar rumah tu buka. Jadi tak agak ke Ramadan haksa tu lah. Nah, itu pun puasa lapar saja. Tu sekalian tak makan tak minum, saya lain buat belakang. Jadi macam mana puasa kita ni boleh beri syafaat? Jemaah kita. Itulah tuan-tuan sekalian yang saya nak ulas tadi, soalan tentang apa kaitannya ayat kursi dengan syafaat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita ada pertemuan jazakumullah katsira di atas pertemuan kita malam ni. InsyaAllah bulan depan kita akan ada lagi. Mudah-mudahan tak ada lah benda-benda yang menghalang program kita lepas ni. Yang baik daripada Allah Ta'ala. Dan hujung tahun ni kita buat rekod goreng dan mendengar tu macam terlepas kita Hong Kong mana kita lah. Jadi takat tu dululah tu. Yang baik mari pada Allah Ta'ala belaka, yang tidak perlu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'
min qalbi la yakhsha, wa min amali la yurfa, wa min du'a la yustajabu lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindari kami dari hati tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima, ya Arhamar Rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, dalam perhimpunan kami dan tempat perhimpunan kami ini mereka rahmati, dan perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua bapa kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa suami-suami kami, ya Allah. Dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau telah menghadap-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqimus salat.